Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran. Di minggu ini kita akan masuk tema yang baru, iaitu konsep kecergasan. Dan tajuknya ialah cergas teratur. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasi konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti. Okey, kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini pula adalah berjaya mengaplikasi pengetahuan konsep kecergasan semasa melakukan aktiviti fizikal dan mengira serta membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Jelas murid-murid semua ya? Okay. Pembelajaran kita minggu ini berkaitan dengan konsep kecergasan. So, apabila kita nak mulakan sebarang aktiviti fizikal, nak bermain, nak beriadah waktu petang kan, bersenam dan sebagainya, kita dapat beberapa faktor yang perlu kita beri penekanan, kita bagi fokus, iaitu yang pertama, memanaskan badan. Yang kedua, menyejukkan badan ataupun regangan. Yang terakhir adalah kadar nadi. Okey, ketiga-tiga perkara ni berkait rapat dengan setiap kali untuk kita melakukan aktiviti fizikal. Jelas murid-murid semua ya? Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey. Yang pertama, memanaskan badan. Agak-agak biasa dengar tak? Memanaskan badan ni. Okey. Biasanya memanaskan badan ni biasa cikgu sebut warming up. Okey, apa dia memanaskan badan ni? Okey, memanaskan badan ni merupakan aktiviti yang dilakukan sebelum kita ingin melakukan sebarang aktiviti fizikal seperti bermain, bersenam dan sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan keseluruhan suhu badan dan otot. Yang kedua, memanaskan badan ni juga dapat memberi isyarat kepada jantung dan paru-paru kita untuk bersedia. Bersedia untuk apa? Untuk bekerja dan menampung keperluan oksigen semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Dan yang ketiga, yang paling penting ialah aktiviti memanaskan badan ni dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan pada otot, ligamen dan sendi. Maksudnya pada tubuh kita. Kalau siapa yang bermain, bersenam dan sebagainya tanpa melakukan aktiviti memanaskan badan, warming up ni, maka individu tersebut lebih cenderung untuk mengalami kecederaan. Baik. Kita tengok yang kedua, menyejukkan badan dari segi aktiviti regangan. Okey, regangan ni untuk apa sebenarnya kita buat? Okey. Tengok dalam buku teks kamu, okey, macam dalam rajah yang cikgu masukkan dalam slide cikgu ni. Okey, aktiviti menyejukkan badan iaitu melakukan regangan ni ialah aktiviti yang menggerakkan anggota pada kedudukan paling tegang secara beransur-ansur dan
kekalkan dalam tempoh masa 15 hingga 30 saat. Okey, maksudnya kita buat regangan pada bahagian anggota badan kita secara perlahan-lahan, secara beransur-ansur untuk merehatkan otot kita selepas melakukan aktiviti fizikal. Okey, untuk aktiviti menyejukkan badan ni, regangan yang kita lakukan ni, jangan paksa dan mengulangi pergerakan berulang kali. Okey. So, regangan yang kita buat untuk aktiviti menyejukkan badan ni, kita tak boleh paksa. Kita buat secara perlahan-lahan. Okey, dan kita jangan ulang banyak kali. Okey, aktiviti menyejukkan badan ni biasanya dilakukan selepas tamat ataupun selepas kita mengakhiri aktiviti fizikal yang kita lakukan. Okey. Seterusnya kita tengok pada kadar nadi. Okey, kadar nadi ni apa? Kadar nadi ni ialah kita mengira kadar keupayaan jantung bekerja. Maksudnya kita boleh mengira jantung kita berdenyut macam mana melalui kadar nadi. Okey, kadar nadi ni kita dapat rasa 3 tempat. Okey, 3 tempat pada tubuh kita. Yang pertama macam dalam gambar itulah. Okey, di pergelangan tangan. Okey, di pergelangan tangan ni di sini. Cuba kamu gunakan 2 jari dan letak di sana. Kamu rasa denyutan tak? Okey, denyutan itu adalah kadar nadi kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada leher kamu tu. Nampak? Leher. Okey. Di tepi. Sama ada kiri ataupun kanan. Kamu rasa ke tidak denyutan? Denyutan yang kamu rasa itu adalah kadar nadi. Maksudnya setiap kali jantung berdenyut, nadi kamu pun turut sama berdenyut. Itu cara kita nak mengira kadar denyutan jantung kita bekerja. Yang ketiga macam doktor lah. Doktor nak dengar, nak cek jantung kita kan, pakai stetoskop dan di dada, di bahagian dada sebelah kiri. Di mana di situlah jantung kita, kedudukan jantung kita. Okey. So biasanya untuk nadi kita ambil 2 tempat lah, macam dalam gambar rajah slide cikgu ni. Okey. Sekarang kita tengok pada kepentingan memanaskan dan menyejukkan badan. 2 aktiviti tadi. Satu aktiviti yang kita lakukan sebelum kita nak melakukan aktiviti fizikal. Satu lagi aktiviti yang kita lakukan selepas kita melakukan aktiviti fizikal. So, apa kepentingan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan ni? Okey, yang pertama, mengelakkan kecederaan. Okey, mengelakkan kecederaan. Untuk siapa yang tak ingin cedera, kamu kena melakukan 2 aktiviti ni. Okey. Dan untuk mengelakkan otot kejang. Kram. Kan biasa tarik mengkarung apa semua tu otot kejang lah. Okey. So sebelum kita nak mulakan aktiviti fizikal, nak bermain dan sebagainya, kita perlu memanaskan badan. Okey, untuk mengelakkan 2 perkara ni daripada berlaku. Jelas? Okey, seterusnya kepentingan menyejukkan badan pula. Maksudnya lepas kita dah habis main, kita dah penat dah, kita kena buat regangan. Kita kena sejukkan badan. Kenapa? Untuk apa kita buat macam tu? Yang pertama untuk merehatkan otot, ligamen dan sendi. Kita nak rehatkan otot. Sebab kita dah main, kita dah bersenam menggunakan otot kita. Contoh dalam tempoh masa sejam kita dah main. Lari sana sini kan. Kita menggunakan otot-otot tu. Lepas pada tu, bila kita nak berhenti, kita kena buat regangan ni supaya otot-otot yang kita dah guna tadi dengan dalam tempoh masa sejam tu, kita nak rehatkan dia pula. Jangan kita main dalam tempoh masa sejam, kita dah guna dia, lepas tu kita stop macam tu saja. Otot kita akan terkejut lah.
Bila berlaku macam tu, kamu akan sakit satu badan. Sebab tu kena buat sejukkan badan. Okey, yang kedua, menurunkan kadar denyutan jantung kepada normal. Okey, kita tengah bermain, kita tengah bersukan, kita tengah bersenam dalam masa 1 jam tadi. Okey, jantung kita ni bekerja kuat, pump dengan kuat. Bila dah kita nak berhenti, kita tak buat aktiviti menyejukkan badan. So, jantung kita ni dia tidak akan bersedia. Kadar denyutan jantung kita ni dia tak akan dapat turun kepada normal. So kita akan rasa penat. Okey. Sebab tu kita kena aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan ni adalah penting. Okey, sama ada bersukan di sekolah ataupun kamu nak main waktu petang-petang. Okey, kamu kena amalkan dua aktiviti ni. Okey, jelas semua. Baik. So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Kita tengok tugasan untuk minggu ini. Tugasan yang pertama, rekod bacaan kadar nadi setiap hari kamu pada waktu petang semasa kamu beriadah, bermain atau bersenam ataupun bersukan. Okey, so bina jadual seperti yang tertera dan catatkan kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti. Ambil bacaan kadar nadi dalam masa 1 minit. Okey, maksudnya kamu buat jadual ni. Okey, kamu ambil kadar nadi sama ada kamu kira di sini ataupun di pergelangan tangan. Kamu tengok jam dan kamu kira denyutan berapa dalam masa 1 minit. Okey, jadual ni kamu nak buat kamu buat dalam buku tulis PJK. Okey. Ambil gambar tugasan yang dah siap. Bila jadual kamu dah buat, kamu dah isi semua. Okey. Dan kamu ambil gambar dan hantarkan pada cikgu. Okey, tugasan ni memandangkan kamu perlu mengambil bacaan selama seminggu aktiviti kamu setiap petang. Maka cikgu bagi tempoh masa seminggu untuk kamu buat. Okey, contohlah hari Ahad kamu main, hari Isnin kamu tak main. So, hari Isnin tu kamu tulis di sana hari Selasa. Okey. Kamu rekod hari yang kamu bermain, yang kamu bersenam, yang kamu buat aktiviti fizikal. Okey, bukan main game lah. Bermain di luar, bergerak. Okey. So, cikgu nak kamu rekod selama 5 hari. 5 hari. Tak kisah kamu nak buat berturut macam dalam jadual tu ataupun kamu nak buat selang-selang. Tapi pastikan kamu rekod bacaan kadar nadi kamu selama 5 hari. Okey, hantar tugasan yang pertama ni selewat-lewatnya sebelum ataupun pada 25 Oktober. Maksudnya cikgu bagi masa seminggu. Okey. Baik. Tugasan yang kedua, buat latihan pengukuhan iaitu latihan uji minda. Okey, ada dalam buku teks muka surat 56. Cikgu nak kamu salin semula soalan dan lukis ataupun lekat gambar dalam latihan tersebut. Okey, kalau kamu tengok latihan uji minda tu, okey, soalan nombor 2, latihan yang nombor 2 tu dia ada gambar. Kalau kamu rajin, kamu nak lukis, boleh lukis. Kalau tak, kamu nak lekat gambar pun boleh. Tapi seperti biasa, kalau kamu nak lekat, kamu foto state ataupun kamu print, kamu lekatkan gambar sahaja. Cikgu tak nak kamu print satu muka surat tu, lepas tu kamu lekat satu muka surat tu terus pada buku tulis PJK kamu. Okey, cikgu tak nak macam tu. Kamu potong gambar tu sahaja, bahagian gambar tu sahaja dan kamu lekat. Yang lain kamu kena salin semula. Okey, bila kamu dah siap buat aktiviti, buat latihan tu, ambil gambar dan hantarkan. Gambar tu kamu hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey. Link yang cikgu sediakan, link untuk menghantar tugasan, cikgu dah masukkan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu.
Okey, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran dengan mengisi kehadiran. Okey, isi kehadiran kamu setiap kali waktu kelas dan hantar tugasan yang cikgu berikan. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel YouTube cikgu sehingga kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.